المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Jadi kita dapat bersama pada pagi ini. Terlebih dahulu yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, ya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, ya, pada hari Khamis yang lepas, kuliah selepas maghrib, kita ada bawakan satu kitab pengajian, ya, pada malam tersebut, iaitu kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Yang satu kitab yang telah pun pada hari Khamis yang lalu kita dah lihat sedikit sebanyak latar belakang kehidupan Tuan Guru Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantanي, ataupun kita panggil sebagai Syekh Wan Ali Kutan, yang kita dah lihat sejarah kelahirannya, kehidupannya, pendidikannya, dan juga karangan-karangan kitabnya. Dan salah satu kitab yang pertama ataupun kitab yang paling kita katakan berkait dengan fadail amal, khususnya dalam bidang hadis, iaitu yang kita bawakan pada hari ini. Jadi insya-Allah pada hari ini kita menyambung kepada bab Muqaddimah. Masih lagi Muqaddimah. Hari itu kita baru tengok pada latar belakang dia, latar belakang diri, dan juga tentang apa yang terkandung dalam kitab secara umum. Jadi hari ini kita masuk kepada Muqaddimah. Pun Muqaddimahnya adalah isi dia, adalah sikit sebanyak panduan yang kita nak ambil juga sebagai kehidupan kita, khususnya dalam bidang hadis. Cuma dalam bab Muqaddimah ni difokuskan ataupun diutamakan pada bab dinyatakan di sini, iaitu kelebihan berfikir, ataupun kita panggil kelebihan fikir. Bila sebut tentang fikir, dia berkait dengan akal yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi disebut di dalam kitab ini dikatakan, iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Jadi nak bagi tahu di sini, yang dikatakan dengan fikir di sini bukan sekadar fikir menggunakan akal fikiran, tetapi adalah fikiran kita menggunakan dengan hati. Sebab tu kalau kita fikir dengan akal fikiran semata-mata, yang itu kita fikir kat mana nak makan lepas ni sarapan kan, kat mana lepas ni nak buat apa, itu kalau yang akal fikiran. Tetapi dengan hati ini dia jauh lebih lagi mendalam. Ini yang dikatakan, iaitu pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik, dan lagilah yang terlebih baik dalam kehidupan kita. Yang disebut dalam surah Al-A'raf, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai' wa in 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan tiadakah menilik mereka itu, yakni kufar Mekah, iaitu orang-orang kafir Quraisy jahiliyah masyarakat Arab di Mekah, ya, dengan mengambil fikir pada mamlakah kerajaan di dalam 7 pentala langit dan bumi daripada segala yang ajaib dan indah, ya, barang yang di dalam yang kedua daripada barang yang dijadikan di Allah Ta'ala daripada suatu dan pada keadaan hampir ajal mereka. Jadi kalau kita tengok di sini dijelaskan, yakni jikalah orang-orang kafir itu, yang ini dalil ini turun bagi orang kafir Quraisy, jadi terpakai juga untuk orang-orang kafir ataupun orang yang bukan Islam, yang tak memeluk Islam. Kan dia nak bagi tahu apa? Iaitu jika mereka memikir itu paling indah kejadian barang yang di dalam keduanya, nescaya dapat petunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Ta'ala dan kamal, maksudnya sempurna kudratnya. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita-cita mereka, nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal yang soleh. Kalaulah mereka ni berfikir, nak beritahu tu, kalaulah mereka tahunya betapa nikmat Allah ini yang Allah kurniakan kepada mereka begitu banyak, dan kalaulah hampirnya ajal mereka itu, dia tahulah akan kematian yang tak lama lagi nak tiba itu, dan tentulah dia kata mereka yang akan beramal soleh. Kan? Tapi disebabkan mereka kufur, mereka mensyirikkan Allah, menjauhkan diri daripada Allah dengan apa yang telah disuruh, maka menyebabkan mereka
menyimpang daripada kehidupan yang sepatutnya. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW, "At-tafakkur fil akhirah yurithul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkur fid dunya hijabun 'anil akhirah." Berfikir pada akhirat itu mempusakai akan hikmah dan menghidupkan hati, dan berfikir pada dunia itu pada dinding atas akhirat. Maksudnya, kalaulah kita ini yang disebutkan kat sini, kita berfikir pada hari akhirat, berfikir tentang apa yang akan jadi selepas ini, apakah kesudahan kehidupan kita, sudah tentulah benda itu akan menghidupkan hati kita. Dia tak menggelapkan hati lah. Tapi kalau orang yang sibuk dengan dunia, fikirnya setiap hari pada urusan dunia semata-mata, maka dia akan menjadi dinding atas akhirat. Dinding maksudnya satu kita bagi halangan ataupun benteng untuk dekat kepada akhirat kita. Ketahuilah olehmu bahawa sini bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat. Dan bahawa sini penyakit hati itu adalah lalai. Nak kata dalam dunia ni kalau kita tengok, apa juga nak, kalau berlebihan dia akan jadi sakit. Contoh makanan, kalau kita kata makanan yang berkhasiat, kalau terlebih ambil juga itu sahaja yang dimakan pun tak boleh, dia kena balance, seimbang. Kalau kita tak ambil pula gula pun tak boleh juga. Kita minum saja air tawar contoh, pun tak boleh jadi. Sebab itulah dikatakan setiap benda itu ada penyakitnya. Tapi yang ini dikhususkan dengan fikiran. Dia kata apa? Penyakit bagi hati itu adalah lalai. Lalai ni apa? Lalai ni bermaksud kita alpa, kita lupa, ataupun kita saja-saja dia buat-buat tak tahu. Maka ubatnya apa untuk hati yang lalai ni? Iaitu fikir. Fikir. Kerana fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan dan manfaat yang mudarat, dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya, iaitu rumah syaitan. Jadi orang yang tak berfikir ataupun tak nak merenung, biasanya mereka ini akan didatangi oleh gangguan. Bukan gangguan apa, iaitu bisikan-bisikan halus syaitan yang menggoda kita untuk teruskan lagi melakukan kemaksiatan tadi. Dan bahawasanya lalai itu adalah pedang syaitan. Kan biasa syaitan dia akan datang, dia datangkan tiup api was-was, dia akan jadikan kita rasa ragu-ragu, semacam tak berapa nak yakin dengan apa yang kita lakukan, khususnya dalam bidang ibadat. Maka sangat seksa bagi barang siapa jatuh atasnya. Maka takut olehmu daripada lalai, kerana bahawasanya jadi daripada lalai 9 perkara. Jadi daripada karangan Syekh Ali Qurtani yang dibahaskan daripada kitab Dubaul Hadis, diterangkan dekat sini, dia kata apa? Disebabkan lalai itu nanti akan menjadi 9 perkara. Antara yang pertama adalah mereka ini nanti akan kasih akan kemuliaan. Apa dikasih kepada kemuliaan? Maksudnya yang dikejarnya adalah pangkat dan darjat kita. Kalau pangkat nanti dekat 4 ni, yang ini maksudnya dia nak dimuliakan. Contoh dekat dalam kawasan, contoh lah ada orang yang tinggi sikit dia punya kedudukannya, jadi hari itu terlupa dan nak sediakan tempat, untuk dia maka bising. Kalau boleh dia nak ada tempat dia nak ada disediakan segi makanan, minuman ataupun penghormatan sebelum dia datang. Kalau boleh orang yang datang dulu, kalau boleh nak diletakkan dengan red carpet dan sebagainya. Yang itu iaitu kasih akan dia kemuliaan, nak nampak agak ataupun dipandang mulia di sisi masyarakat kita. Itu yang pertama, disebabkan kelalaian hati kita lah. Baik, yang kedua kasih akan dia akan harta. Yang kasih akan harta ni apa? Maksudnya sayang dengan harta yang dia ada tu tadi. Kalau boleh segala harta yang dia kumpulkan tu tadi, dia nak lagi tambah. Kalau boleh harta yang dia ada tu tadi tidak boleh dikurangkan, menyebabkan dia fikir ataupun kedekut lah. Kan kita disebut dengan kasih harta ni khusus kepada orang-orang yang berakhir kedekut. Padahal cukup banyak dah harta yang dia ada tu, tapi dia merasakan kalau dia memberi itu akan mengurangkan lagi apa yang dia ada. Itu yang dikatakan sebagai kasih dengan harta. Yang ketiga dia kata apa? Kasih akan kaya. Maksudnya tak cukup-cukup dengan apa yang dia ada, rasa nak lagi. Itu memang satu lumrah fitrah. Tapi disebabkan kalau kita terus
terpedaya dengan kelalaian itu tadi, maka setiap masa lah kita nakkan kekayaan itu tadi tak berhenti. Ini yang berlaku. Dia kasih akan kaya, tak pernah cukup. Kalau rasa dah ada satu, nak tambah lagi satu. Ya, dah ada dua, nak tambah lagi tiga. Ya, kalau harta tu dah ada dua, tiga rumah, nak tambah lagi. Ada yang macam lagi lah. Dan di sini bukanlah kita katakan Islam melarang kita untuk mengejar harta. Boleh, tapi kita pastikan dengan harta yang kita dapat itu tadi daripada manfaat ataupun daripada sumber yang halal dan digunakan untuk ke arah kebaikan. Yang dikatakan kasihkan kaya ni, yang jenisnya dah ikut harta banyak, lagi dia menjadi bongkak dan sombong dengan Allah. Itu yang dikatakan. Baik, yang keempat, kasih akan kerajaan. Apa dia kasih kerajaan ni? Maksudnya pangkat. Kan dia nakkan darjat pangkat. Kan bila kerja dengan kerajaan ataupun bukan kerajaan sekalipun, dia nakkan satu kuasa dan pangkat. Yang dipikir adalah bagaimana nak naikkan pangkat dia, nak kejar KPI supaya dia boleh naik pangkat yang paling tinggi. Itu kasihkan kerajaan itu tadi. Daripada sebab apa? Sebab lalai tadi ya. Baik, seterusnya apa? Yang kelima, kasih akan pakaian. Pakaian apa? Maksudnya kalau pakaian yang cantik, yang indah-indah itu sunnah, itu tak apa, tak ada masalah. Yang kasih pada pakaian ni, dia nakkan pakaian dia itu nampak gah, ataupun kalau boleh nak yang paling mahal, nak paling yang kita panggil tak sama lah dengan masyarakat itu. Dia nak bagi dia nampak lain macam, ataupun lain luar biasa daripada orang lain. Dan dia sanggup habis duit demi nak mengejarkan pakaian yang begitu mahal tu tadi. Pakaian yang cantik, pakaian yang indah, ini tak apa, yang anjuran daripada agama kita, boleh, tak ada masalah. Yang dikatakan kat sini adalah yang membazir ataupun yang kita panggil menyebabkan kita beli pakaian itu dengan harga yang kadang-kadang tak munasabah. Walhal dengan apa yang kita ambil itu pun dah mungkin lah. Ya? Adakah salah? Kan kaki saya banyak duit, Ustaz tak boleh nak beli. Boleh, kan? Cuma yang dikatakan di sini terlalu cinta kan, sehingga kan penuh koleksi itu tadi. Kan itu yang kita kasih pada pakaian. Baik, yang keenam, kasih akan perempuan. Pada orang lelaki lah. Kasih pada perempuan ni terlalu memburu wanita-wanita di luar sana itu tadi. Baik, yang ketujuh, kasih akan isi rumahnya. Disebut di sini isi rumah, diuraikan isi rumahnya apa? Iaitu dengan barang-barang rumah dia yang ada itu tadi. Tak cukup dengan sofa, nak tambah lagi. Sofa dia cantik lah, rasa macam tak boleh ni kan, baru beli je, rasa nak tukar lagi. Ataupun tak cukup dengan segala perabot-perabot yang ada, kalau boleh nak sentiasa ditukar setiap tahun, silih berganti. Itu yang dikatakan kasih kepada isi rumah. Baik, seterusnya adalah kasih akan kenyang. Yang ini hasilnya kita tak lari daripada sini. Kan, siapa pun kita katakan nak tak nak mesti nak makan dengan kenyang. Tapi disebutkan sini dalam kitab ini, apa yang saya jelaskan kepada sembilan ini bukan haram, ataupun kita kata bukanlah kata benda itu menjadi haram totalinya. Tidak, cuma nak dari sudut tasawuf, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah itu, maka elakkan daripada kasih-kasih yang disebutkan ini tadi. Kasih akan yang kenyangnya apa? Kalau boleh, kan selagi mana tak kenyang, selagi itulah dia akan cuba juga makan sedaya upaya. Walau dah kenyang kan, tambah lagi. Contoh kan, dah kenyang lagi tambah. Dan ada satu fenomena dalam masyarakat kita yang diburunya adalah makanan. Kan, contohlah dengar viral jauh tu dekat Kedah tu. Punyalah sanggup datang semata-mata nak dapatkan makanan tu tadi. Ini contoh bukan salah, itu saya kata nanti takut kalau saya sebut ni kata salah ke, tak salah. Cuma daripada sudut kan kefahaman, daripada sudut tasawuf yang tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang itu sebagai satu panduan kepada kita. Bukanlah kita kata Allah saya sesekali saya memang lalu sini, takkan tak boleh. Boleh. Yang ini yang memang betul-betul asal dengar di viral, dah pergi. Tak kira nak sempit macam mana pun, jalan yang sesak, sanggup dia semata-mata untuk mengisi perut kita tadi. Yang ini disebutnya kasih akan kenyang. Dan yang kesembilan adalah kasih akan tidur. Yang ini pun boleh menyebabkan daripada kelalaian itu tadi, maka lebih dia lagi bagi tidur. Jadi yang ini pun kita tak nafikan siapa bagi kita lah. Kadang-kadang memang tidur tu nyaman. Kadang-kadang kalau boleh subuh ni
Lepas subuh kalau boleh tidur lagi best kan. Contoh kan. Jadi Nabi tidur maksudnya kasih akan tidur. Dan bagi tiap-tiap satu daripadanya beberapa cawang. Cawang ni cabang ni amat banyak. Dan lagi sampai Nabi SAW tidak ada yang kat sini. Cuma saya nak beritahu yang 9 nanti dia akan dibahaskan dalam bab demi bab yang selepas nanti kita akan nampak. Cuma yang itu di pengajian-pengajian yang seterusnya lah ya. Baik, Nabi kata apa? Aqrabukum minni yawmal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuran ataupun wa tafakkuran. Yang mana yang terlebih hampir kamu daripada aku pada hari kiamat, iaitu orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. So nak bagi tahu kat sini tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, dia kata apa? Yang paling ramai yang dekat dengan dia nanti di hari kiamat dia adalah orang yang banyak berlapar dan orang yang banyak berfikir. Berlapar yang apa? Maksudnya dia banyak contoh melakukan amalan-amalan puasa sunat, ataupun yang keduanya yang dia tidak berlebihan daripada sudut makan dan minum tadi sekadarnya. Kadang-kadang orang kita yang makan ni champion lah. Nombor satu kan, kalau tak habis bagi aku boleh ambilkan. Contoh so bukan tak boleh, dia kata di situ boleh. Cumanya kalau nak dari sudut kiraan kata kehidupan tu, yang itulah dikatakan kalau boleh dialah banyak berlapar dan juga berfikir. Dan pada satu riwayat yang lain, yang terlebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat ialah orang yang panjang laparnya dan banyak berfikir pada Allah Ta'ala. Jadi dalam mukadimah ni dia banyak sentuh bab berfikir supaya dalam kehidupan kita ni tak lalai. Ramai orang yang lalai sebabkan dia kurang berfikir. Dia kurang berfikir apa? Yang kita akan tengok lagi apa yang fikir yang kita kena fikirkan. Kata Mikdad Ibnu Al-Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk aku ni maksudnya dia berjumpa. Dia berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka mendengar aku akan dia berkata sampai Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah bagi tahu kepada Mikdad ni. Dia kata apa? Berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Kalau kita fikir satu saat atau fikir sejenak yang kita fikirkan, itu lebih baik dia kata apa? Daripada ibadah setahun. Ibadah apa ni? Yang disebut sini adalah ibadah sunat. Ibadah sunat. Baik, kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas. Masuk ni kita fahamlah ayat bahasa kitab lama ni, dia akan guna istilah yang kita akan jumpa nanti macam-macam jenis. Nanti saya akan perjelaskan apa yang kita tengok apa masuk tadi. Kemudian kita apa? Masuk aku atas Ibnu Abbas. Dia jumpa pula kepada Ibnu Abbas, satu dari sahabat Nabi. Dia kata apa? Maka aku dengar akan dia berkata, Ibnu Abbas bagi tahu kat dia, yang mana Nabi pernah bersabda, dia kata apa? Berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat sunat 70 tahun lagi banyak. Tadi dia jumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kata fikir satu saat sama macam ibadat setahun. Jumpa pula dengan sahabat Nabi yang dari suami Ibnu Abbas. Dia kata kita berfikir sejenak sesaat tu sama ataupun lebih baik lagi daripada 70 tahun punya ibadat sunat. Jadi kat situ bila dah dapat dua jenis macam berbeza ni, apa yang dilakukan oleh Mikdad, kemudian masuk aku atas Nabi SAW. Dia pun pergilah jumpa Nabi. Dia bagi tahu kepada Nabi, dia kata apa? Maka aku khabarkan dia dengan demikian itu. Maka sabda Nabi kan dia ceritalah kepada Nabi, Abu Hurairah bagi tahu aku, kalaulah kita ni berfikir satu saat lebih baik daripada setahun punya ibadat. Lepas tu aku jumpa pula dengan Ibnu Abbas. Dia jumpa pula dengan Ibnu Abbas. Dia kata apa? Kalau nak kita berfikir sejenak sesaat ni lebih afdal, lebih baik daripada 70 tahun. Jadi mana satu ni? Jadi pakai jawab Nabi. Dan dia kata benar mereka itu, dua-dua betul. Seru oleh muakkil mereka itu bagiku. Panggil dua orang tu, Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas. Maka datanglah mereka berdua itu. Maka bertanyalah Nabi kepada Abu Hurairah dulu. Ditanya kepada Abu Hurairah. Dia kata daripada fikirnya, apa yang kau cakap tadi itu, daripada yang kau faham tentang fikir tadi. Maka sebab ia fikirku pada kejadian 7 pentari langit dan bumi
Maksudnya kita memikirkan kejadian-kejadian alam yang Allah jadikan ni. Itu yang dikatakan lebih afdal daripada setahun ibadat sunat. Jadi kita fikirkan bagaimana Allah jadikan alam, bagaimana Allah tinggikan gunung ganam, Allah jadikan langit yang boleh bertukar siang dan malam kan. Allah jadikan air yang mengalir. Ya Allah jadikan haiwan. Dalam Quran disebut supaya kita tengok kepada unta, bagaimana Allah jadikan unta dengan tubuh badan dia yang boleh bertahan hidup di padang pasir, dia tak makan, tak minum, boleh simpan air lagi bila datang berikut pasir. Yang mana Allah jadikan bulu mata dia tebal, kaki dia yang kuat, tak jerlus ke dalam tempat pasir dan sebagainya, supaya kita fikir bukan pilihan saja, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Betapa cantiknya Allah jadikan alam ni, terutamanya alam ni lah daripada langit dan bumi. Maka itulah yang disebut, maka sebabnya fikir kau itu afdal daripada ibadat setahun. Betul lah apa yang kau fikirkan tu. Apa ni? Nabi membenarkan apa yang Abu Hurairah bagi tahu. Ya. Kemudian ditanya pula kepada dan sabda yang turun atas banyak Quran, kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia dan dia tiada mengambil fikir padanya. Maksudnya apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi iaitu Al-Quran, kalaulah kita baca semata-mata dapat juga pahala, dapat pahala. Cumanya kalau kita tidak mentadabbur, tak ambil ibrah, pengajaran daripada apa yang terkandung dalam Quran, maka rugilah. Dapat pahala tadi membaca tadi, cuma ruginya kalau kita tak ambil pengajaran daripada ayat-ayat Quran itu tadi. Dan bagi satu riwayat, kerugianlah baginya diulang-ulangi akan dia 10 kali, dan iaitu ayat daripada surah Al-Imran tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahawa sebenarnya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi dan persalah-salahan siang dan malam itu beberapa tanda untuk kita fikir, bukan semata-mata tengok dah siang, lepas tu dah malam, lepas tu tahu-tahu tengok hujan, lepas tu tengok lagi apa benda ni kan. Sekadar lalu begitu. Kita tak nak kita macam tu. Kalau boleh fikirkan tentang betapa indahnya kejadian yang Allah dah jadikan kepada alam ini tadi. Yang ini dia kata apa? Atas kamal. Kamal maksudnya sempurna kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal, yakni tiada dijadikan dia disia-sia dulu, tak disia-siakan. Kemudian bertanya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas lah. Tadi diterangkan pasal Abu Hurairah punya statement ayat dia tadi lah, berkaitan dengan satu saat kita berfikir bersamaan ataupun lebih baik daripada setahun punya ibadat sunat. Sekarang dia tanya kepada Ibnu Abbas, sebab Ibnu Abbas kata 70 tahun lagi lama. Jadi ditanya kepada Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, daripada fikirnya itu, maka sebabnya fikirku pada mati dan huru haranya, maka saatnya fikir kau afdal daripada ibadat 70 tahun. Maksudnya kita nak bagi tahu kat sini, yang pertama tadi, kalau kita fikir tentang kejadian alam, kejadian apa yang telah Allah ciptakan, maka itu lebih baik daripada setahun punya ibadat. Tapi kalau kita fikirkan tentang mati, dan huru haranya, kehidupan ketika mana selepas kematian itu nanti, maka itu lebih lagi baik, iaitu 70 tahun daripada kita beribadat sunat itu tadi. Bayangkan lagi besar Maksudnya apa? Fikir akan kematian itu tadi. Sebab tu kalau kita tengok bila sebut tentang fikir kematian, setiap daripada kita, masyarakat kita lah, setiap tahun kita akan sambut hari jadi, happy birthday lah dipanggil ataupun ulang tahun kelahiran. Ini kalau daripada sudut pandang tasawuf dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang yang beringat, dia akan rasa lagi takut bila orang sambutkan dia birthday itu hari jadi. Sebab apa? Sebab ajal kematian Allah dah tentukan, dan tetap takkan dicepatkan walaupun sesaat. Maksudnya dekat dalam masjid juga ni, semua Allah dah tetapkan. Saya yang kat depan ni pun kan, kita tak tahu bila, tapi Allah dah tetapkan. Mungkin umur 62, mungkin umur 63. Dan tuan-tuan yang berada dalam masjid, alhamdulillah, dipanjangkan usianya pun dah ditentukan. Mungkin umur 70, mungkin umur 80, dan mungkin umur 90, dan lebih lagi sikit mungkin dapat sampai 100. Tapi jarang-jarang.
Jadi sebab itu dia kata apa, bila mana disambut akan kelahiran, upacara kelahiran, maka mereka sedih. Kenapa sedih? Sepatutnya seronok kan, dapat hadiah kan. Kalau kita tengok cerita Nabi kan, ini dah ulang tahun hadiah ni kan, mana menantu aku kan, Ahmad Al-Bab kita panggil tu, Ahmad Al-Bab kan, Syawal, Muharram dan sebagainya. Dan itulah yang menggembirakan dia. Sebab apa? Dapat hadiah kan. Ada yang bawa emas, ada yang bawa hadiah yang macam-macam. Tapi bagi orang yang berfikir, dia takut. Sebab apa? Makin berkurang sebenarnya. Angka bertambah, tapi kurang kehidupan kita. Contoh saya lah yang kat depan ni. Andai katalah Allah takdirkan umur 63 lah katakan, 65 lah katakan, ni contoh. Saya sekarang usia baru 35, contoh ya. Okay, jadi tinggal lagi berapa tahun dia hidup? Paling tidak pun tinggal lagi 35 tahun lagi nak hidup, ataupun 30 tahun lagi saya nak hidup dekat muka bumi. Jadi tahun depan kalau naik umur 36, tinggal lagi 34 tahun. Begitulah seterusnya. Dan kalaulah umur saya dah 64 masa tu, saya merasakan okey, lagi steady lagi kan, penyakit tak ada lagi, tak ada 3 serangkai contoh, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya, takkan nak mati lagi dah. Tapi tak tahu rupanya bila dah naik umur 65, itulah hari terakhir saya, tahun terakhir saya untuk hidup. Sebab itu bagi orang yang berfikir, dia akan fikir betul lah tentang kematian yang akan tiba bagi dia. Dan kematian ini disebut tidak disangka-sangka. Dan sebahagian kita ada menyebut macam mimpi. Baru semalam aku jumpa kawan aku, kan tahu-tahu dah meninggal. Itu sebabnya benda yang tak disangka-sangka. Sebab tu dikatakan dekat sini, kalau kita fikirkan akan kematian, maka lebih afdal daripada ibadat sunat 70 tahun. Dan juga huru hara ini tadi. Maka dia ada perlawanan dua hadis itu. Jadi dua-dua betul. Apa yang Abu Hurairah sebut pun betul, dapat juga dia punya kata ganjaran afdal tadi. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas pun tepat, betul juga. Jadi dua-dua itu mengajar kita supaya berfikir tentang alam dan juga kematian tadi. Tadi Ibrahim bin Adam, dia bermula fikir itu atas 3 bahagian. Dalam kehidupan kita ni ada 3 benda yang kita nak fikir. Yang pertama, yang fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala. Itulah hal-hal ulama, iaitu hal-hal ulama itu tadi. Maksudnya fikir pada segala kejadian Allah. Maksud kejadian Allah ni kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab bila fikir pada Allah, dia adalah berkait dengan tauhid. Kita nak tahu bagaimana sifat Allah, kita nak kenal Allah itu tadi. Kan daripada situ lahirlah tanda-tanda keibadatan hamba jadi takut pada Allah tadi. Yang keduanya, fikir pada segala yang halus yang dan indah daripada segala kejadian Allah dan kelebihan segala nikmatnya, dan iaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Kan dengan Allah dah jadikan alam yang detail ni kan, Allah jadikan kita sebagai manusia, Allah jadikan segala perkara yang indah-indah ni. Kan bila kita fikir, maka dia akan datangkan kesyukuran kepada kita. Contoh macam tuan-tuan, puan-puan yang ada dalam masjid sekarang, Allah menjadikan kita dalam keadaan cukup sifat, kan, maka kita bersyukur. Dan yang ketiga adalah fikir pada segala amal, kerana menyucikan dia daripada campur umpama riak dan takbur yang membinasakan dia, iaitu kelakuan orang bilik, iaitu orang-orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Tuhan, ahli ibadat ni. Mereka yang akan sentiasa fikir pasal amal dia, takut amal dia ni tak termasuk riak. Kan kadang-kadang kita datang masjid, tengok ujian, kita tak ajak pun dia, kita nak bagi tahu aku lebih alim daripada dia. Kan takut begitu. Walhal memang kita hari-hari datang dah, cuma niat kita kena betulkan. Takut timbul riak dan juga takabur, membesarkan diri. Baik, disambung lagi kata Fuqail rahimahullah ta'ala, fikir itu cermin hati. Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan yang manfaat dan yang mudarat. Jadi bila kita berfikir, baru kita tahu rupanya banyak dosa aku, banyak rupanya apa yang aku lakukan rupanya salah. Sebab itu dalam solat kita, kan biasa kalau kita tuan-tuan dan puan-puan kita solat, lepas hari salam, perkataan lafaz yang pertama yang kita akan ucapkan adalah istighfar, kan, astaghfirullahalazim, kan. Lepas imam baca tadi pun, apa yang lafaz disebut astaghfirullahalazim.
kenapa pula nak lafaz taubat? Bukankah sepatutnya lepas solat alhamdulillah, contoh, syukurlah sebab kita dah habis solat kan? Tapi kenapakah astagfirullahalazim? Sebab nak bagi tahu kepada kita banyaknya dosa kita. Ya, sebab itu sebahagian daripada para ulama kata apa? Lepas ada dua tempat yang mana lepas sahaja kita selesai, kena berhenti sejenak, paling kurang pun 10 saat lah fikir, iaitu setiap kali selepas solat dan sebelum tidur. Itu dua tempat yang kalau boleh kita fikir sekejap. Dalam 10 saat tu jadilah. Sebab tu lepas kita solat, kita fikir sekejap. No, yang berapa kita ingat balik dosa-dosa kita yang lampau yang dulu kan, yang kita pernah lakukan. Mungkin lah dulu memang nakal. Kan contoh, saya lah kalau dekat kawasan sini, Seksyen 27 ni, saya lah yang paling samsing gitu. Perlu kisah dulu kan? Supaya bila kita fikir, bukan apa, untuk kita ingat aku ni jahat dulu. Kan dekat situ kita akan rasa macam insaf dan bertaubat dan beristighfar selalu. Tapi kalau tak ada berfikir ni, dia akan jadi macam kosong lah. Lepas dia habis solat, baca sekadar lafaz, lepas tu habis balik dah settle. Tapi dia tak fikir pun apa yang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan sebelum tidur. Kenapa? Sebab sebelum tidur ni biasanya kita akan untuk kenang kali ada tak tadi kita ada buat salah, ada tak tadi mungkin ada termumpat ke, mungkin ada kita terkasar bahasa dengan mak ayah kita ke, ataupun kawan-kawan dan sebagainya. So kita ambil peluang kat situ untuk fikir, ya. Dan kata setengah orang yang arifin ni orang yang arif, orang yang berpengetahuan ataupun alim ulama lah, ya. Dia kata apa? Dua bahagian fikir tu. Pertama ni adalah fikir pada Tuhan, yang kedua yang fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Kita ya, fikir dalam soal kehambaan kita ni manusia, dan juga fikir pada Tuhan. Cuma kena hati-hati yang ini disebut. Maka ada pun fikir pada Tuhan itu telah ditegak oleh syarak daripadanya. Tadi kata suruh fikir pada Tuhan, kenapa pula nak kena tegak syarat kita tegak? Sebab yang disebutkan tersebut di dalam Sahihain. Bila disebut Sahihain adalah dua sahih itu tadi, iaitu dua ulama, Sahih Bukhari dan satu lagi Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim digelarnya sebagai Sahihain itu tadi. Yang mana disebut barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khalik pencipta kita, seperti khabar Bukhari, kenapa datang syaitan akan seseorang daripada kamu, maka berkata dia, siapa yang menjadikan begini dan siapa menjadikan begini. Maksudnya yang dikatakan sebagai jangan difikir ini tadi pada Tuhan adalah pada zat. Kan bila kita berfikir Allah, kadang-kadang dia akan bila terlalu memikir Allah jadikan. Allah sebelum jadikan kita, dia seorang. Kalau dia seorang, dia tak bosan ke? Dia datang bisikan. Sebab itu disebut dia sini kata apa? Akan datang syaitan kalau kita memikirkan zat. Sebab itu kita kena fikir tentang sifat Allah, kekuasaan itu tidak mengapa tidak bertambah. Tapi kalau memikir pada zat, dia akan datang bisik lagi. Kalau Allah seorang, maksudnya mestilah ada kawan dia, mestilah ada ayah dia. Kalau dia jadikan alam, macam mana dia buat alam ni? Takkan dia buat seorang. Dia akan datang bisikan-bisikan syaitan tu yang akan menggoda dan menyesatkan diri. Itu yang kita katakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar perkataan gila isim. Gila isim tu apa? Dia terlalu nak mencari, terlalu nak cari Tuhan ni, kejadian, kewujudan tu tadi, hingga menyebabkan rosak akal tadi. Sebab apa? Yang syaitan tu lah, dia akan masuk dan menggoda tadi supaya kita fikir. Dan kemudian akan datang fikiran Allah menjadikan sebesar-besar batu contoh. Tak, kata bila batu tu besar sangat, larat ke Allah nak angkat, dia dah boleh kacau. Sebab tu hati-hati besar daripada dia, besar lagi. Dan macam mana pula? Itu yang kita katakan, bila dah sampai macam tu, dijelaskan dalam kitab ni kata apa? Maka apabila sampai akan dia demikian itu, gangguan tu tadi nak, bisikan yang jahat tu, nak kita rosakkan tu, kata apa? Hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya, dan hendaklah tertegak dan berkata dia, amantu billah. Kalaulah tiba-tiba terdetik dalam diri kita, terfikir benda tu sampai di tahap tu, apa yang dikatakan kat sini, cepat-cepatlah lafazkan perkataan amantu billah, aku beriman pada Allah. Cepat-cepat aku beriman pada Allah, dan terus stop. Jangan digali-gali lagi.
Begitu juga dengan tentang kejadian yang lain. Kadang-kadang bila terlalu memikir, fikir ni boleh, tapi jangan terlalu mencari. Dia punya nokta tadi. Yang tak tahu daripada apa yang kefahaman kita, wallahu a'lam, maksudnya Allah lebih tahu. Contoh, kita kadang-kadang mungkinlah terfikir, ya, dalam bila masuk syurga dan neraka, bila masuk syurga, adakah dalam syurga nanti tak ada penutup? Kan takkan hidup selama-lamanya, apa dia punya climax? Apa dia punya penutup? Takkan tak ada penutup. Takkan hidup selama-lamanya, sedangkan dunia pun ada mati. So kalau kita terlalu fikir apa akan jadi, apa akan jadi, itu pun boleh menyebabkan kilisik tadi. Kan akan menyebabkan godaan daripada syaitan menjadi menghasut. Ya, sebab itulah kalau boleh sekadar kita mempelajari dan mengetahui tentang Allah tadi, sifat yang kuat, kewujudan Allah, Allah wujud, Allah berkuasa. Itu tak pula nak bagi tahu kehebatan kekuatan Allah. Dan sabda Nabi lagi dia kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadra. Fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikirkan pada Allah, maka bahasanya kamu jadi kuasa akan kadarnya. Bukan kadar kemampuan kita nak tahu tentang kejadian Allah tadi, tapi akan sifat itu tidak mengaku. Itu kita belajar. Dan ada pun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba-Nya, maka seandainya bahawa dia fikir adakah ia atas maksiat, maka hendaklah dia bersegera ia kepada taubat dan istighfar, atau ada ia atas kebajikan, maka hendaklah dia syukur. Kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat, maka menjadikan dua mata yang membimbang dengan tilik iktibar, sentiasa mencari pengajaran. Yang saya rangkumkan maksudnya, kalau kita fikir pasal manusia pula, adalah kita fikir tentang apa maksiat yang kita pernah lakukan, dan ada tak kita berubah daripada maksiat itu, dan ada tak kita mencari, memindahkan segala anggota daripada maksiat, daripada buat maksiat kepada bertaubat. Itu yang dijelaskan. Demikian pada sekalian anggotanya malam dan siang di dalam taat akan Tuhan Al-Wahid Al-Qahhar. Kemudian fikir dia pada segera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat, barang sekuasanya, ya, kerana menuntuti bagi laba. Laba ni maksudnya manfaat, ya, dan darjat pada negeri akhirat. Kemudian dilihat pada singkat umurnya, maka hendaklah dia jaga baginya dahulu daripada hilang padahal ia tiada mengetahui. Kemudian daripada demikian itu, fikir dia pada segala sifat batinnya, maka hendaklah dia meninggalkan segala sifat kecelaan seperti riak, kibir, ya, maksudnya bagi diri ujub, bakhil, hasad, dengki dan sempurna memiliki, dan memperbuat dia akan segala perkara kepujian seperti sidik, ikhlas, sabar, takut dan harap. Yang saya boleh rangkumkan kat sini, dia punya penjelasan panjang, yang kita nak bagi tahu kat sini, ditambah lagi dengan ketaatan kita siang malam ni, kalau boleh fikirlah, ya, tentang kebaikan-kebaikan dan hilangkan sifat-sifat yang merosakkan hati itu tadi, iaitu macam perbuatan riya, kibir tadi, ujub, bakhil, hasad, dengki dan sebagainya. Dia dijelaskan lagi dalam dalil, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu maka tiadakah kamu lihat. Ya, Allah nak suruh kita lihat kepada diri kita ni, cuba cek balik, ya, yakni pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjukkan atas sempurnanya kudrat Allah. Maka tidakkah kamu mengambil iktibar dan kamu tilik kepada barang yang pada diri kamu daripada permulaan kejadian kamu hinggalah kesudahan. Dalam Quran ada menjelaskan tentang kejadian manusia, supaya kita fikir, supaya kita ambil satu ibrah, pengajaran bagaimana hebatnya Allah. Jadikan manusia, bayangkan kita ni sebenarnya datangnya daripada setitis air mani, yang bercampur dengan over mak kita. Dan setitis air mani itu pun kalau dikecilkan lagi adalah satu sperma yang sangat kecil, ya, maka dia bercantum jadilah sebentuk darah tadi, alaqah tadi kan. Lepas itu dibalut dengan daging, jadi pula tulang, balut lagi, cukup 4 bulan 10 hari, maka Allah tiupkan terus. Sebab itu banyak dalam perbahasan para ulama dalam bab berkait menggugurkan kandungan. Bila kita boleh gugurkan kandungan kita, kan? Yang ini bagi kes kategori kalau orang perempuan dia ada penyakit nak gugur anak atau mak yang mati, maka dekat sini dalam kaedah fiqh kita kena selamatkan mak dulu, kan? Sebab tu dibenarkan untuk menggugurkan janin
kandungan. Tapi bukanlah bila dah bayi tu umur 8 bulan punya kandungan, 9 bulan maksudnya yang dibahaskan di sini adalah 4 bulan 10 hari dan ke bawah. Masa itu sifatnya belum lagi cukup sempurna dan masa itulah dibenarkan, ada kaedah fiqh yang tadi. Tapi bukan main bubur macam tu je. Contoh terlanjur ingat Ustaz cakap 4 bulan 10 hari boleh bubur ni, dia ambil peluang pula macam tu kan. Yang itu tak dibenarkan, itu dosa lah. Tapi lepas pada tu tak boleh. 4 bulan 10 hari yang kata tu, maka kalau dah lahir dia dah cukup sempurna sifat jasad janinnya, yang itulah kalau kita bubur keguguran, maka taklah diselesaikan dengan cara seperti mana manusia yang mati, iaitu kena dimandikan, kena dikafankan, ditanamkan dan disembayangkan. Beza dengan yang gugur dalam 1 bulan 2 bulan itu tadi. Itu kita sekadar kalau dapat pun doktor biasanya dia akan letak dalam plastik dan sebagainya, kita akan tanam di rumah lah. Kalau di kawasan tempat kita nak tanam, kita akan tanam kan janin yang belum cukup sifat kita. Baik, daripada situlah maka jadilah kita bayi. Daripada bayi merangkak, boleh berdiri, boleh berjalan, sampailah kepada satu tahap yang sekarang kita yang sekarang supaya kita berfikir Kemudian kata boleh itu tentang manusia. Kemudian kamu pilih akan bahawasanya pada diri kamu itu beberapa pertolongan daripadanya dengan berbagai-bagai nikmat al-imdad. Ya Allah bagi lagi bantuan, kehidupan, ilmu, kudrat, perkataan dan sebagainya untuk kita sebesar-besar nikmat, iaitu iman dan Islam. Dan jikalau berbuat ibadat akan dia di siang dan malam yang 500 tahun, nescaya tiada menyamai akan nikmat satu mata jua pun, serta boleh dibandingkan daripada kamu akan segala bagi yang mudarat dan kebinasaan yang menunjukkan atasnya. Nak menjelaskan kepada kita satu nikmat yang Allah bagi ni takkan boleh sama dengan 500 dunia ibadat siang malam kalau nak digambarkan. Betapa besar yang cuma kita ni tak perasan, rasa macam ini dah memang Allah bagi, kita terima je. Baik, dan pengakhirannya sebagai penutup untuk mukadimah kita pada hari ini, nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang pertama. Yang hari ini baru masuk mukadimah je. Yang pertemuan akan datang kita akan masuklah bab yang pertama nanti, iaitu kelebihan ilmu dan ulama. Saya sambung sekali lagi, dan jikalau tiada nikmat, nescaya tiada ada kamu. Dan jikalau diputuskan nikmat, nescaya binasa kamu. Bayangkan nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat boleh bercakap, berjalan. Kalau matahari, habislah binasa kita. Maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira, yang mewajibkan kamu syukur dan taat akan Tuhan yang mengurniakan segala nikmat yang tersebut, supaya berkekalan segala nikmat itu. Jadi bila kita bersyukur, Allah kekalkan nikmat itu. Kan Allah akan gandakan lagi. Sebab tu apa yang disebut la syakar itu wa azidannakum. Sekiranya kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi. Dan jikalau lalai kamu daripada demikian itu, maka ditakuti bahawa dihilangkan segala nikmat. Kamu dah seronok dan kumpul harta, Allah tarik sikit je, lumpuh separuh badan, habis. Barulah masa itu tak ingat. Ataupun tiba-tiba aksiden, aksiden hilang satu keluarga ni, kita selamat, isteri meninggal, anak-anak meninggal, baru tu dah baru ingat kenapa lah dulu aku tak luangkan masa bersama, sibuk kerja siang malam, tak ada masa dengan anak, tak ada masa dengan isteri. Sebab itu kalau Allah tarik, baru kita akan tersentak. Biasanya macam itulah. Macam kita ada isteri, waktu ada kadang-kadang jarang kita nak hargai. Nak dapatkan emas tu susah kan. Contohlah contoh kadang-kadang ada duit, tapi kan dia tak payah lah penghargaan tu. Tapi bila tak ada, bila dah meninggal, barulah rasa sunyinya, hilang dia betapa besar nikmat yang Allah bagi. Orang kata sahabat pendamping kita, iaitu isteri atau suami. Sebab tu selagi mana ada, selagi itu kita kena syukuri, nikmati dan juga hargai sebaik yang mungkin. Itu contoh Kemudian disebutkan lagi sebagai pengakhiran di sini dia kata apa? Yang ini saya bacakan tadi tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh jika kita syukur tadi, Allah akan tambah lagi. Dan sungguhnya jika kufur nikmatnya tak bersyukur, bahawasanya siksa aku akan amat pedih. Itu bagi orang yang selalu lalai, tak fikir tentang nikmat ini. Telah bangkit kepada kamu akan Rasul yang dikuatkan dia dengan beberapa mukjizat yang menyalahi adat yang keluar daripada kuasa Al-Adam, dan mengkhabar dia bahawa bahawasanya bagi kamu itu tiada Tuhan
Itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala asrar rahsia hamba-Nya dan barang yang bergerak pada segala fikirannya, dan Dia amat kuasa atas bahawa menyiksa hamba-Nya jika dia menghadap ke Dia, dan memberi pahala jika dia taat akan Dia, ya. So itu yang dapat kita simpulkan, iaitu sebagai bentuk kita dapat fikirlah, ya, dengan apa yang Allah mengetahui segala apa yang telah kita lakukan, bahawa sehingga Allah akan seksa kita sekiranya kita menderhaka, dan kita akan dapat pahala jika kita taat pada Dia. Dan bahawa sehingga syurga itu negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hamba-Nya yang bahagia, serta berbagai-bagai nikmat yang Allah akan kekalkan dalamnya. Dan bahawa sehingga neraka itu negeri azab, tempat kesudahan bagi hamba-Nya yang asyiqaq, serta berbagai siksa yang kekal selama-lamanya, ya. Asyiqaq ni apa? Yang selalu bergelumang, ya, kesudahan yang orang yang tak meninggalkan dosa dia tadi. Okay, kemudian disebut lagi, Allahumma wafiqna limardatika wa thabbitna ala dinik, amin. Dibentuk, ya, Syekh Wan Al-Butani dibentuk dalam karangan kalimah dia, ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mencapai segala keredaan-Mu, dan tetapkanlah kami atas agama-Mu. Ini doa pengarang kita, yang mana nanti kita akan baca bab demi bab, nanti didoakan semoga kita mendapat keredaan Allah dan taufik tadi, dan ditetapkan atas agama kita, ya. Dan telah terdahulu bahawasanya pada kitab ini 40 bab. Jadi nak bagi tahu kepada kita nanti akan pertemuan yang akan datang, insyaAllah lah, di kesempatan usia yang ada kekuatan ini, kita akan tengok satu bab demi satu bab, satu bab demi satu bab. Mungkin kalau kita ikut pengajian ni ada masih sikit lah, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita ikut pengajian yang kita tahu apa yang terkandung dalam kitab tadi, ya. Jadi saya boleh rangkumkan di sini sebagai kesimpulannya, fikirlah dua perkara tadi, iaitu fikir tentang Allah, ya, dan yang keduanya adalah tentang diri kita, dosa dan pahala yang kita lakukan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini menjadi satu iktibar dan juga kayu ukur pengajaran dalam hidup kita, untuk kita sentiasa muhasabah diri kita. Jadi itu sahaja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada bab yang pertama pula, ya. Jadi saya sudahi, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya, yang lebih itu sudah tentulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.